Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran untuk tema 3, kemajuan dan pembangunan dalam sejarah dunia 940/1. Para pelajar, dalam tema 3 ini saya akan menghabiskan tema 3 ini untuk bahagian yang akhir, itu berkaitan dengan sumbangan tokoh pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Ada 3 orang tokoh yang akan kita kaji satu persatu, bermula dengan Jean Jacques Rousseau, kedua Adam Smith, dan yang ketiga Charles Louis Montesquieu. Jadi kita akan memperlihatkan tentang ketiga-tiga tokoh ini dari segi latar belakang kejaya sumbangan tokoh pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi kita mulakan pada hari ini dengan membincangkan tentang Adam Smith sebagai seorang tokoh pemikir ekonomi di Eropah pada masa itu. Bila kita membincangkan tentang latar belakang tokoh, jadi tokoh yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah Adam Smith. Jadi sebelum kita dapat menghuraikan dari segi sumbangan dan sebagainya, kita perlu memahami dulu apa dia yang dikatakan sebagai latar belakang tokoh, dari segi latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kejayaannya dan sebagainya. Jadi yang pertama kita lihat dari segi Adam Smith ini adalah seorang yang dikatakan sebagai pakar ekonomi. Ini sebagai seorang pakar ekonomi dan juga ahli falsafah yang berasal dari Scotland. Adam Smith terkenal dengan bukunya yang bertajuk The Wealth of Nation dan dianggap sebagai bapa ekonomi moden. Itu adalah perkara penting yang bila kita kaitkan tokoh ini dengan hasil karya yang dihasilkan, yang diguna ilmu yang disampaikan itu digunakan sehingga ke abad hingga ke hari ini. Iaitu sumbangan penting, utamanya pada abad ke-18 dan abad ke-19, di mana ada Adam Smith berkaitan dengan ekonomi itu memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu yang mengubah kefahaman masyarakat Eropah pada waktu itu berkaitan dengan ekonomi yang baik, negara yang bagus, yang menyumbang kepada kemajuan negara. Yang kedua, dari segi latar belakang, beliau dilahirkan di Kirkcaldy, iaitu di sebuah tempat nama Fife di Scotland, dan di mana beliau mendapat pendidikan di Berks School di Kirkcaldy dan seterusnya di University Glasgow. Dan beliau merupakan membuat pengkhususan dalam bidang falsafah moral, dan seterusnya pada tahun 1740 beliau telah memasuki College Balliol di University Oxford pada waktu itu. Jadi ini adalah segi latar belakang tokoh ini sebelum dia menjadi seorang tokoh ekonomi yang terkenal. Dan dari segi kejaya, banyak penglibatan Adam Smith dalam beberapa jawatan-jawatan penting dari segi ekonomi, dan paling utama adalah beliau pernah memegang jawatan sebagai rektor University Glasgow dari tahun 1787 hingga tahun 1789. Ini antara latar belakang tokoh yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Adam Smith, untuk membolehkan kita memberikan satu ulasan berkaitan dengan sumbangan tokoh ini kepada perkembangan ekonomi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Dari segi latar belakang juga merupakan pengasas kepada disiplin ekonomi moden. Beliau telah memperkenalkan teori seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi tanpa memerlu bimbingan ataupun arahan daripada kerajaan ataupun negara. Itu antara teori penting yang dikemukakan oleh Adam Smith. Beliau juga percaya bahawa kerajaan cuma mempunyai 3 fungsi utama, iaitu melindungi rakyat daripada penaklukan tentera, kedua, melindungi warga negara daripada ketidakadilan, dan yang ketiga, menyediakan kemudahan seperti jalan raya dan sebagainya yang tidak boleh disediakan oleh individu. Kalau kita lihat tokoh ini, Adam Smith telah berjaya memberi sumbangan dalam bidang ekonomi moden yang diguna pakai sehinggalah ke hari ini, dan doktrin yang diketengahkan beliau sesuai bagi menguruskan sebuah ekonomi negara. Itu antara perkara penting yang boleh kita kaitkan dengan tokoh ini.
Okay, mari kita lihat sumbangan Adam Smith kepada pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi, sumbangan pertama beliau adalah beliau merupakan pengasas kepada disiplin ekonomi moden, di mana beliau telah memperkenalkan satu teori yang mengatakan bahawa seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi tanpa bimbingan ataupun arahan daripada negara, iaitu kerajaan. Itu teori yang dikeluarkan oleh beliau. Yang kedua, dalam asas disiplin ekonomi moden ini, beliau berpendapat sesebuah negara akan menjadi kuat apabila rakyatnya bebas. Maksudnya tidak ada kawalan ataupun campur tangan kerajaan dalam menentukan sumber ekonomi dan bagaimana ekonomi itu berkembang. Beliau juga menengahkan idea iaitu mengakhiri sistem feudalisme, polisi merkantilisme dan monopoli negara. Jadi idea-idea baru yang dikemukakan dalam disiplin ekonomi moden ini telah menyebabkan idea-idea lama tentang sistem ekonomi feudal, polisi merkantilisme ataupun ekonomi merkantilisme dan sifat negara yang bermonopoli dalam bidang-bidang ekonomi tertentu sudah pasti akan berakhir. Beliau juga memperkenalkan apa dikatakan sebagai laissez-faire. Itu kerajaan laissez-faire. Itu kerajaan yang berasaskan kepada pasaran bebas, di mana tidak berlaku campur tangan kerajaan dalam menentukan sumber-sumber ekonomi, dalam menentukan keputusan dari segi untung rugi dan sebagainya. Okey, itu perkara pertama, sumbangan besar yang diberikan oleh idea daripada tokoh ekonomi ini, itu Adam Smith. Sumbangan kedua Adam Smith dalam pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-19 adalah idea tentang konsep ekonomi pasaran bebas ataupun laissez-faire. Beliau menerangkan bahawa dalam sistem ekonomi akan berfungsi dengan lebih cekap dan memaksimumkan kebajikan umum jika ekonomi itu berjalan melalui pasaran bebas. Doktrin ini telah dikembangkan oleh Adam Smith di England dan beliau berpendapat kerajaan tidak harus campur tangan dalam urusan ekonomi. Sebaliknya, membiarkan sistem ekonomi itu berfungsi seperti biasa. Konsep ini merujuk kepada kehendak sekumpulan pedagang Perancis yang mahukan urusan perdagangan mereka tidak diganggu oleh kerajaan. Jadi, laissez-faire ialah istilah Perancis yang membawa maksud biarkan keadaan seperti yang sedia ada. Okey, itulah yang dikatakan sebagai ekonomi laissez-faire ataupun ekonomi pasaran bebas yang merupakan idea yang dikemukakan oleh Adam Smith. Antara idea yang diberikan oleh Adam Smith dari segi pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan ke-15 adalah mengkritik dasar ekonomi merkantilisme. Pertama, apabila kerajaan mengawal koloni ataupun penempatan ataupun tanah jajahan pada waktu itu, menurut beliau, koloni hanya akan berkembang pesat apabila diberi kebebasan menjalankan aktiviti mengikut pilihan sendiri, itu tanpa kawalan kerajaan. Jadi tidak akan mengawal koloni ataupun penempatan ataupun tanah jajahan yang dibuka oleh koloni ini, maka secara politik akan membebankan negara induk, iaitu negara yang menjadi penjajah tadi, dari segi keuangan. Jadi kebijakan ini turut ditujukan kepada monopoli yang dilakukan oleh syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi beliau mengkritik dasar merkantilisme, iaitu ekonomi yang berasaskan kepada sumber ekonomi yang dikuasai oleh ataupun sumber yang berdalam bentuk kekayaan negara itu diukur dari segi berapa banyaknya nilai emas yang dipunyai oleh sesebuah kerajaan. Adam Smith juga menguburkan tentang teori percukaian. Ini antara sumbangan yang penting dari segi pemikiran ekonomi pada waktu itu, di mana beliau menyatakan bahawa kerajaan hanya mengenakan cukai dengan cara tidak menggugat kesejahteraan ekonomi dan rakyat sesebuah negara.
Kedua, rakyat patut menyokong negara yang memberi kebebasan mengikut kebolehan sendiri. Dan yang ketiga, dalam teori percukaian, antara amalan ekonomi tersendiri yang dipercayainya ialah kekayaan negara dinilai dari segi stok emas dan juga perak. Dan yang keempat, negara patut mengekalkan penguasaan ke atas emas dan perak serta mengenakan cukai ke atas barangan import dengan memberi subsidi kepada pengimport dan melindungi industri domestik. Ini antara teori percukaian yang dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18 dan ke-19. Selain itu, Adam Smith juga mengemukakan idea tentang amalan perdagangan. Mengikut beliau, pembeli dan peniaga perlu sama-sama mendapat keuntungan. Jadi mengimport dan mengeksport barangan hendaklah memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak, di mana pengimport dan juga pengeksport mendapat keuntungan daripada hubungan dagang ini. Itu yang ditekankan oleh Adam Smith. Dan beliau percaya bahawa semua pihak perlu meningkatkan kemakmuran sama seperti pertanian ataupun pembuatan. Jadi semua bidang kegiatan ekonomi itu akan memberi sumbangan apabila kedua-dua pihak mendapat keuntungan. Jadi faedah perdagangan perlu dinikmati oleh kedua-dua pihak yang terlibat dalam aktiviti perdagangan. Dan sekali beliau berpendapat dalam amalan perdagangan, kekayaan sesebuah negara bukan dalam bentuk kuantiti emas dan perak di dalam bilik kebal, tetapi jumlah pengeluaran dan perdagangan. Itulah yang menjadi ukuran kepada keuntungan. Dari segi amalan perdagangan yang melibatkan pelbagai kegiatan ekonomi. Sumbangan Adam Smith dari segi pemikiran ekonomi juga berkaitan dengan teori ekonomi yang sistematik. Dalam fasa pertama, beliau berpendapat beliau menentang teori lama ekonomi perdagangan yang menekankan perlunya negara memiliki jongkok emas dalam jumlah yang besar. Itu yang dikatakan tadi sebagai ekonomi merkantilisme. Jadi kekayaan negara itu ditentukan berapa banyak jumlah emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Dalam fasa yang kedua, beliau menolak pandangan golongan psikokrat yang mengatakan bahawa tanah merupakan sumber utama. Dan dalam fasa yang ketiga, beliau menekankan perkara yang paling penting ialah tenaga buruh. Beliau menekankan bahawa peningkatan kerja dan menentang peraturan usang dan campur tangan pemerintah yang menghalang perkembangan dan perluasan industri. Jadi di sini mereka, apa yang kita lihat bahawa dalam teori ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, faktor buruh adalah sumber ekonomi yang terpenting dalam menentukan sesuatu ekonomi itu berkembang ataupun tidak. Dalam teori ekonomi yang sistematik seperti mana yang dikemukakan oleh Adam Smith, dalam fasa yang keempat, beliau mengatakan bahawa pasaran bebas bergerak menurut mekanisme secara automatik. Biar dia bergerak bebas, maksudnya tidak berlaku campur tangan kerajaan dalam menentukan ataupun membuat keputusan dalam perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi. Dalam fasa yang kelima, di mana pengeluar mengeluarkan barangan yang diperlukan oleh masyarakat dan permintaan terhadap barangan tersebut akan meningkat. Itu yang dikatakan sebagai permintaan dan penawaran. Jadi harga ataupun permintaan sesuatu barangan itu bergantung kepada penawarannya. Jadi bila banyak permintaan, maka pengeluaran itu akan berlaku dengan lebih banyak. Maksudnya penawaran itu akan bertambah. Itu yang akan menjadi penentu kepada harga. Itu yang dikatakan sebagai pasaran bebas. Walau bagaimanapun, harga barangan tersebut dalam pasaran akan meningkat jika barang yang diperlukan itu adalah kurang berbanding dengan permintaan. Ini akan menyebabkan keuntungan kepada pengeluaran barangan tersebut. Itu yang saya katakan tadi sebagai satu perkara yang menentukan teori ekonomi yang menentukan bahawa harga itu bergantung kepada kehendak pasaran. Jadi permintaan dan penawaran itu sangat penting dalam menentukan sesuatu harga, sama ada harga hasil pertanian ataupun pembuatan di kilang dan sebagainya.
Okay, itu yang dikatakan sebagai ekonomi pasaran bebas. Sumbangan seterusnya Adam Smith dalam pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan ke-19 adalah berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai pengumpulan modal. Perkara pertama yang dikatakan oleh Adam Smith adalah dalam proses pengumpulan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembahagian kerja. Maksudnya, pengumpulan modal merupakan syarat utama terjadinya proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Seterusnya, beliau mengatakan bahawa pelaburan dilakukan kerana memiliki modal yang mengharapkan keuntungan, di mana keuntungan pula bergantung kepada iklim pelaburan pada hari ini dan keuntungan nyata. Jadi keuntungan cenderung menurun dengan wujudnya kemajuan ekonomi. Beliau menggambarkan bahawa pada waktu pengumpulan modal yang cepat, maka persaingan meningkat antara pemilik modal dengan sendirinya akan meningkatkan upah dan pada akhirnya akan menurunkan keuntungan pemilik modal. Jadi kedua-dua pihak akan mendapat keuntungan, iaitu buruh dan juga pengusaha yang terlibat dari segi menjadikan modal untuk melakukan sesuatu perusahaan ataupun kegiatan ekonomi. Itu yang dimaksudkan dengan pengumpulan modal yang dikemukakan oleh Adam Smith. Sumbangan seterusnya Adam Smith dalam perkembangan pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan ke-19, beliau telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk The Theory of Moral Sentiment ataupun Teori Sentimen Moral. Dalam buku ini beliau menyatakan tentang kesedaran terhasil daripada perhubungan sosial, iaitu teori simpati yang menerangkan tentang bagaimana pemerhatian terhadap orang lain yang menyebabkan seseorang menyedari tentang diri dan kelakuan mereka sendiri. Itu antara perkara penting yang dinyatakan dalam buku yang bertajuk The Theory of Moral Sentiment oleh Adam Smith. Sumbangan terpenting Adam Smith dari segi pemikiran ekonomi di Eropah pada abad 18 dan 19 adalah berkaitan dengan penulisan sebuah buku yang bertajuk The Wealth of Nation. Dalam buku ini beliau telah mengemukakan dimensi baru dalam disiplin ekonomi moden. Buku ini juga mempengaruhi ahli-ahli politik pada zamannya dan menjadi asas kepada perkembangan intelektual pada zaman kegemilangan, khususnya pada abad ke-19. Jadi pentingkan dari karya utamanya iaitu The Wealth of Nation, ia merupakan satu pandangan Adam Smith mengenai sifat manusia dan tangan yang tidak kelihatan. Maksudnya berlakunya campur tangan dalam menentukan hal tuju sesuatu ekonomi ataupun menentukan apa dikatakan sebagai faktor-faktor ekonomi. Persaingan sebagai panduan kepada sistem ekonomi berdasarkan kepada kepentingan individu. Sekiranya seseorang melihat revolusi industri awal pada abad ke-19 dan kelahiran Marxis pada tahun 1848 sebagai dipengaruhi secara langsung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, maka kesannya terhadap sejarah pada abad ke-20 sangat besar, tidak boleh diukur atas sumbangan yang dihasilkan oleh Adam Smith, terutamanya dari segi pemikiran ekonomi moden pada waktu itu. Selain daripada itu, Adam Smith juga ada memberikan idea tentang apa dikatakan sebagai meritokrasi. Pentingnya meritokrasi. Pertama, bagi Adam Smith, sistem ini digunakan oleh institusi untuk memilih pekerja yang memikul tanggungjawab berdasarkan kepada kemampuan dan bakatnya. Jadi dua perkara yang penting, kemampuan dan bakatnya. Menurut beliau, meritokrasi mendorong masyarakat agar selalu memperbaiki dirinya sendiri dan mewujudkan pengkhususan
serta kecekapan dalam ekonomi. Jadi dua perkara penting yang dimiliki oleh setiap orang adalah kemampuan dan bakatnya. Jadi kemampuan dan bakatnya itu boleh diperbaiki melalui latihan, melalui ilmu yang diberikan yang akan menentukan dan serta teknologi yang akan membantunya dari segi menentukan kecekapan seseorang pekerja, dan juga melalui pembahagian-pembahagian tugas yang diberikan dalam sesuatu industri ataupun kegiatan ekonomi yang dijalankan. Itu yang dimasukkan oleh meritokrasi oleh Adam Smith. Antara sumbangan yang terpenting dalam idea pemikiran ekonomi yang dikemukakan Adam Smith adalah berkaitan dengan pembahagian kerja. Apa yang dimaksudkan oleh pembahagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi. Mana beliau mengatakan bahawa akan berlaku peningkatan produktiviti oleh buruh atau tenaga kerja yang diberikan pada waktu itu, yang akhirnya akan meningkatkan keterlampiran pekerja. Jadi bila berlaku pembahagian kerja yang khusus dalam pelbagai sektor, dan sektor-sektor tertentu, dan sektor industri dan sebagainya. Jadi dalam industri itu ada pembahagian kerja. Ini akan memberi satu kelebihan kepada organisasi tersebut, itu berlakunya peningkatan produktiviti. Jadi menjimatkan waktu dalam pengeluaran sesuatu barangan serta menjimatkan tenaga kerja, dan ini akan memberi keuntungan dan akan membolehkan company ataupun syarikat yang mengusahakan sesuatu barangan itu meningkatkan produktivitinya. Itu yang dikatakan oleh Adam Smith dari segi pembahagian kerja. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya berikan satu contoh soalan. Nilaikan sumbangan Adam Smith kepada perkembangan pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-19. Seperti biasa yang saya terangkan sebelum ini, dalam sesuatu soalan ada 4 perkara yang kita perlu beri perhatian. Pertama, dari segi tugasan, iaitu nilaikan. Kita nak menilai apa yang kita perlu nilaikan. Itu kita nilaikan dari segi kandak soalannya, iaitu sumbangan Adam Smith kepada perkembangan pemikiran ekonomi. Jadi apa yang saya berikan tadi adalah dikatakan sebagai pemikiran ekonomi, di mana itulah latar tempatnya di Eropah, dan pada bila masanya berlaku perkembangan pemikiran ekonomi ini adalah pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi kita ambil, kita nilaikan apa yang dikatakan sebagai idea-idea Adam Smith berkaitan dengan pemikiran ekonomi, khususnya Eropah pada abad ke-18 dan ke-19. Kita nilai satu segi dari setiap aspek-aspek tertentu seperti yang saya bincangkan sebelum ini. Jadi pelajar gunakan soalan ini, cuba buat latihan selama 30 minit untuk memberi satu esei yang baik, untuk menjelaskan tentang nilaikan sumbangan Adam Smith kepada perkembangan pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-19. Selamat menjawab, selamat mencuba. Teruskan usaha kamu untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Minit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah